Kami Putra Negeri Perak bersama Wiranita dan juga putra-putra Perak mengiringi naib Presiden Putra Negeri Perak, Negeri Malaysia, iaitu Datuk Hamidah Osman untuk membuat laporan kepada SPRM berhubung dengan isu tanah di Negeri Perak ini ya. Dan kami Putra Negeri Perak menggesa pihak SPRM untuk mengambil tindakan yang tegas jika ada unsur-unsur rasuah yang berlaku di sini ya. Hari ini Parti Putra ya. Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Negeri Perak, kita tampil ke depan sekali lagi untuk membuat satu lagi laporan SPRM mengenai beberapa perkara yang saya rasa sedang hangat dibicarakan oleh warga-warga Perak ataupun rakyat-rakyat Perak, yang mana melibatkan satu surat terbuka yang saya rasa viral untuk seminggu yang lepas ini mengenai skandal tanah yang melibatkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga orang-orang di sekelilingnya. Dan hari ini kita hadir, ya, saya dah buat laporan SPRM kerana kita minta SPRM menyiasat perkara ini, dan saya rasa perkara ini tidak harus didiamkan kerana ia sudah menjadi public interest, ia telah menjadi kepentingan awam, yang mana bila surat ini tular, saya rasa seharusnya badan berkuasa terutama SPRM mengambil tindakan, kerana kita tahu SPRM bukan hanya bertindak kepada surat-surat rasmi, kalau surat-surat layang pun dia ambil tindakan. Jadi dalam hal ini, bila ia melibatkan satu perkara yang kita rasa ada unsur-unsur salah laku ataupun salah guna kuasa, kita minta SPRM tidak berkecuali walaupun ia melibatkan orang nombor satu dalam negeri Perak. Ya, saya rasa surat ni semua orang faham, iaitu mengenai beberapa isu termasuk melibatkan setiausaha politik dia, iaitu Datuk Iskandar, dan nama-nama yang disebut dalam ni, yang saya rasa saya yakini ada asas yang kukuh, terutama bila melibatkan beberapa surat-surat rasmi. Dan saya tengok hari ini ya, berlaku satu kerakusan terutama kepada pembangunan ladang hutan. Kalau dulu kita bangkitkan raut penerokaan, tetapi apa yang berlaku di Perak adalah satu tindakan yang rasmi, yang mana kerajaan negeri memberi tanah-tanah ladang, memberi tanah-tanah hutan yang kononnya untuk dibuat ladang, yang mana setiap kelulusan itu melibatkan 400 hektar ataupun 1000 ekar satu kelulusan. Saya ada yang dikepilkan ini ada 3 kelulusan, yang juga ini maknanya ini melibatkan 3000 ekar, tapi saya dipahamkan banyak lagi kelulusan-kelulusan yang sedang diberi oleh kerajaan negeri Perak untuk kononnya pembangunan ladang hitam, tetapi apa yang kita lihat ini adalah tujuan untuk mengambil kayu-kayu balak. Dan ini melibatkan satu masalah alam sekitar, terutamanya di Keledang Sayung ya. Di hutan simpan Keledang Sayung, situ merupakan tempat tadahan air. Ya, situ pun diberi kelulusan sebanyak 1000 ekar untuk dibuat ladang hutan, yang saya tengok sebenarnya tujuannya adalah untuk mengambil balak. Dan ini satu perkara yang perlu kita hentikan dengan segera, kerana ini saya rasa walaupun ini legal, tapi pada saya ini adalah satu perkara yang tidak berpatutan untuk berlaku, sebab menggunakan alasan ladang hutan sebenarnya ia menggondolkan hutan-hutan yang ada hari ini, yang juga melibatkan masalah yang melibatkan sebuah syarikat Puncak Gravity Sdn Bhd, yang mana bila dibuat semakan ataupun kita buat carian di SSM, mendapati syarikat ini dipunyai oleh seorang yang bernama Herman bin Muhammad Hassan, dan seorang lagi ini daripada semakan di SSM. Syarikat ini ditubuhkan pada bulan Ogos 2018, tetapi pada April 2019 dah dapat tanah. Maknanya tak sampai setahun, cuma 8 bulan penubuhan, syarikat ni dah dapat tanah seluas 700, iaitu melibatkan 2 orang, iaitu Megat Muhammad Asri bin Megat Zamri dan Muhammad Herman bin Muhammad Hassan, yang mana kedua-dua ini merupakan armada ataupun pimpinan armada, iaitu cabang pemuda kepada Bersatu. Megat Muhammad Asri ini merupakan setiausaha
Armada Negeri Perak dan Herman ini merupakan jawatankuasa Bersatu Tambun. Dan kedua-dua ini telah menubuhkan syarikat pada bulan Ogos 2018. Pada tahun pada April 2019 mendapat surat kelulusan sebanyak 746 ekar. Persoalan saya, bagaimanakah dasar kerajaan negeri memberi kelulusan kepada sebuah syarikat yang kita rasa baru tubuh, yang bila kita semak alamat surat tu pun alamat rumah Megat. Maknanya pejabat pun tak ada, tapi boleh diberi tanah sebanyak 700 lebih ekar. Ini saya rasa, dan terutamanya diberi pula kepada pimpinan parti, iaitu melibatkan setiausaha dan juga melibatkan ahli jawatankuasa bahagian Menteri Besar sendiri, iaitu di Tambun. Ini satu benda yang saya rasa siasat, kerana saya dipahamkan kononnya ini ada tender terbuka. Saya nak tahu bilakah ia iklankan. Yang kedua, apakah dasar yang melayakkan sebuah syarikat yang baru tubuh tanpa pengalaman untuk mengurus 746 ekar tanah. Yang lagi satu pertikaian saya, tajuknya atas nama Ladang Rakyat. Bila dulu, kalau saya tahu saya dulu, Ladang Rakyat ni adalah satu kawasan yang kita nak bagi pada rakyat. Maknanya mungkin diberi untuk pada syarikat untuk membangunkan, lepas tu dipecah-pecahkan, diberi pada rakyat. Bagaimanakah tajuk Ladang Rakyat diberikan kepada syarikat? Dan lepas tu melibatkan beratus-ratus ekar pula. Ini saya rasa ada usul-usul penyalahgunaan kuasa. Dan saya juga mengambil kesempatan ini nak petikaikan bagaimana Perak ditadbir. Selalunya, apa dasar yang kita buat, kita ada separation of power. Kita ada judicial, kita ada eksekutif, kita ada legislatif. Dan ini adalah 3 badan yang sebagai check and balance. Tapi dalam soal Negeri Perak ni saya tengok semuanya berterabur. CEO PKNP dilantik yang dulunya pegang jawatan Ketua Bahagian Bersatu Ipoh Barat. Pembadanan Kemajuan Pertanian Negeri Perak dilantik daripada bekas seorang calon yang bertanding di belanja. Bermakna apa yang jadi kat Perak sudah tidak ada separation of power antara legislatif dan juga antara eksekutif. Eksekutifnya adalah legislatif, legislatifnya adalah eksekutif. Ini satu benda yang tidak sihat berlaku di Negeri Perak. Begitu juga lantikan-lantikan yang dibuat. Contohnya, pengurusi PCB. Pengurusi PCB ini adalah bapa saudara kepada setiausaha politik Menteri Besar. Apa Perak ini adalah untuk diagihkan sesama mereka ke? Dan satu perkara yang saya lagi bimbang, bila rata-rata, malah disebut juga dalam surat ini, Perak on sale. Adakah sekarang ini Perak on sale ataupun Perak on cheap sale atau Perak on wholesale? Sebab caranya, saya tengok tanah diberi beribu-ribu ekar pada syarikat tanpa had. Surat-surat berterabur sana sini. Surat-surat yang melibatkan satu-satu kelulusan ribuan ekar. Ini sedang berlaku di Negeri Perak. Sebab tu kita tampil hari ini untuk melaporkan pada SPRM supaya benda ini diambil tindakan. Dan saya juga nak bangkitkan dalam hal ni. Surat ni sebenarnya dah tular di media sosial selama melebihi seminggu. Peliknya kali ini, saya nampak tidak ada satu parti pun di Negeri Perak yang berminat pada kasar isu ini. Walaupun kita nampak jelas ada ciri-ciri ataupun ada usul-usul penyalahgunaan kuasa. Mana DAP? Mana PKR? Mana Amanah? Dan juga saya nak bagi tahu juga kepada UMNO dan PAS. Mereka juga kena bertanggungjawab dengan apa jua yang dilakukan oleh Menteri Besar. Kerana mereka lah orang yang menyokong Faizal Azumu untuk diangkat sebagai Menteri Besar. Mereka tidak boleh hari ini berdiam diri. Mereka perlu dipertanggungjawabkan juga atas apa juga salah laku yang dibuat oleh Menteri Besar. Kerana mereka adalah sebahagian daripada kerajaan yang ada hari ini. Saya tidak mahu PAS dan UMNO menuding jari dalam hal ini. Mereka perlu dipertanggungjawabkan. Apa juga yang dilakukan oleh Menteri Besar, PAS dan UMNO perlu bertanggungjawab. Dan PAS dan UMNO tak boleh cuci tangan. Mereka juga harus tampil ke depan. Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra!